Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid Permatang Pauh, seterusnya barisan pengurusan masjid, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan saya tak lupakan juga rakan media saudara Fairuz bin Haji Abdul Wahab. Kok mana yang kok ni semua dia ikut saya. Alhamdulillah. Nak kenal siapa dia Fairuz, depan saya ni nama sama macam saya. Sebab tu tahu dah, kalau kuliah ada dia ayak color, jangan risau. Tak oren, Rabina, Twister, macam-macam dia beli. Kan? Sebab itu saya sebut asyik-asyik ayat kosong, larat nak dengar ayat kosong, dia beli sungguh. Kan? Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan jangan lupa untuk niat i'tikaf. Kan? Jangan lupa untuk niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ni diambil timbangan amal kebaikan untuk kita bawa jumpa Allah Subhanahu wa taala yang pastinya. Alhamdulillah, saya pun tak tahu ni dia jiran dengan sama gagah. Duk tengok 2-3 orang jemaah sama gagah duk main. Kan? Jadi tak apa, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Saiful sebab dia sudi berani jemput saya mai sini. Dah jumpa lagu tu kat luar. Alhamdulillah. Dia kata nak buat sambutan Maulidur Rasul. Tak takut tentang orang kata bid'ah? Takut tak? Kan, takut pada dia. Kan, antara punca perpecahan umat Islam pada waktu sekarang bukan disebabkan orang kafir, akan tetapi datangnya daripada golongan umat Islam itu sendiri. Habis semua yang kita buat selama ni dianggap sebagai bid'ah, yang dalalah, yang sesat. Hatta ada golongan-golongan yang melampau yang mengatakan apa yang kita dah buat selama ni satu benda yang teruk dan menyebabkan kita masuk neraka Allah. Wa'alaikumsalam. Tuan-tuan dengar tak? Kau tak dengar? Tak masuk kawasan ni. Saya dapi banyak tempat tuan-tuan, tak banyak sangat lah. Nak kira dalam Pulau Pinang ni, kuliah saya paling dekat dengan tuan-tuan sama Gagah, Isnin minggu pertama. Keseluruhan Pulau Pinang dan Kedah tak banyak, lebih kurang 29 kuliah sahaja setiap malam dan subuh. Sepanjang dok itu ada lebih kurang separuh masjid dok main lapor kat kita, kata ada golongan-golongan yang cuba memecah belahkan keharmonian masyarakat. Salah satu isu yang depa bawa mai adalah hak jenis benda khilafiyah. Yang benda khilafiyah yang antara menjadi pusingan depa tiap-tiap tahun yang kita selalu dengar, iaitu yang pertama, hari ni Maulidur Rasul. Depa duk marah pasal apa? Masjid-masjid duk buat Maulidur Rasul. Nabi tak sambut pun Maulidur Rasul. Pasal apa hampa nak sambut? Pasal apa? Boleh kata tu. Yang hampa pandai-pandai nak sambut, pasal apa Nabi tak sambut? Pi habaq balik dekat dia, hang tahu mana Nabi tak sambut?
Tuan-tuan, kalau ada orang kata lagu tu, jawab balik ke dia, hang tahu mana Nabi tak sebut dia punya hari kelahiran? Kan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yang Nabi mengatakan Nabi berpuasa hari Isnin. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa yang kamu setiap Isnin kamu berpuasa? Maka Nabi pun berkata, tidakkah hari Isnin itu adalah hari kelahiranku? Sambutan Nabi, ingatan Nabi tentang hari kelahirannya dengan cara puasa. Kita sambut Maulidur Rasul, tanda kita rasa sayang dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampa nak kata apa, kata pilah. Yang penting bila dibangkitkan di akhirat nanti, aku jawab depan Rasulullah, aku jawab depan Allah, aku buat sambutan Maulidur Rasul untuk menambahkan cintaku pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, punya baik tak baik sampai kita yang tak pernah jumpa baginda pun dia ingatkan kita. Tuan-tuan pernah dengar ada satu cerita yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada satu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjumpa Nabi. Maka Nabi kata, wahai Abdullah, hari ini tolong bacakan ke aku ayat Quran. Abdullah bin Mas'ud antara 4 sahabat Nabi yang otai baca Quran. Boleh faham tu istilah tu. Orang kata, Nabi kata pada para sahabat yang lain, kalau nak baca Quran, ambillah daripada 4 orang ni. Salah seorang dia adalah Abdullah bin Mas'ud. 4 orang tu siapa? Saya beritahu juga malam ni. Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud, yang bacaan dia cukup bagus. Yang kedua, Salim Maula Abi Huzaifah. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Yang keempat, Muaz bin Jabal. 4 orang sahabat Nabi yang mana Nabi kata apa? Kalau hampa nak ambil bacaan pada 4 ni. Pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata apa dekat dia? Nabi kata, aku nak hang baca ke aku ayat Quran. Maka ketika mana Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud suruh baca ayat Quran, maka dia pun balas balik. Apa yang dia balas balik? Dia kata, ya Rasulullah, takkan aku nak baca Quran sedangkan Quran itu diturunkan kepada kamu, ya Rasulullah. Maka apa jawab Nabi? Aku qala inni ashtahi an asma'a min ghairi. Sesungguhnya aku rindu sangat nak dengar orang lain baca Quran selain daripada aku. Maka ketika mana dah diperintahkan untuk Nabi Muhammad, diperintahkan untuk Abdullah bin Mas'ud baca apa yang atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun bacalah ayat Quran. Satu surah daripada Al-Quran, iaitu surah Nisa. Surah apa tuan-tuan? Surah Nisa. Kan ada yang mengatakan ada surah Zumar yang Nabi baca. Tapi ayat, bila satu ayat yang bila sampai ayat ni Nabi suruh stop. Apa ayat dia? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bila sampai ayat ni Nabi kata apa? Quf. Ada riwayat yang mengatakan sahabat tarik baju Abdullah bin Mas'ud. Ada riwayat yang mengatakan ada sahabat tepuk belakang Abdullah bin Mas'ud. Sebab apa tepuk? Bila Abdullah bin Mas'ud kalih-kalih dia tengok Nabi, ainaihu tazrifan, mata Nabi bergelindangan air mata. Tuan-tuan, apa maksud ayat tu? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana apabila dikumpulkan para rasul? Para rasul dikumpulkan untuk menjadi saksi
ketika mana pembalasan yang akan diberikan kepada umat-umat mereka sendiri. Waktu tu Nabi kata apa? Dia tak tahan bila Allah sebut ayat tu. Sebab apa Nabi tak tahan? Nabi dia boleh bayangkan bagaimana azab yang dikenakan kepada golongan yang melawan cakap dia, melawan cakap Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh bayang tak? Nabi, orang tu tak mau ikut cakap dia, lalah kena azab, Nabi rasa sedih. Kalau kita duduk tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kita jawab? Padan muka hang. Orang cakap dulu jangan nak buat juga kan. Kalau kita sopa anak kita duk main gerek, main basikal. Main basikal laju-laju, kita kata apa? Jangan laju satgi jatuh. Tak pun anak kita hak kecil lagi umur 5-6 tahun duk berlari, kita kata apa? Jangan lari satgi jatuh. Buak jatuh. Apa kita jawab? Padan muka hang. Orang dah habaq dah. Jangan duk lari, gatal pergi lari pasal apa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak rasa lagu tu. Dia rasa kita ni hak jahat ni, kita yang buat maksiat ni, kita masuk neraka Allah, kita diazab oleh Allah. Nabi rasa salah dia. Punya sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takkan sebab kita nak tunjuk rasa cinta dengan melakukan sambutan Mauludur Rasul kita nak masuk neraka Allah. Kalau itulah yang depa dok claim kita, kata kita sambut Mauludur Rasul masuk neraka Allah, biar pi hang nak kata apa pun. Sebab kita tahu kita buat kerana sayangkan dan cintakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang tu tak salah buatlah. Dia memang musim dia lagu tu. Nak tahu kalender pok-pok ni senang je. Awal tahun dia akan ingat pasal ma'an hijrah. Lepas tu dia ingat pasal bobok surah. Bagi depa semangkuk depa diam. Kan apa kacau bobok surah, baziak Nabi tak pernah buang, bagi dia buang 2 bekas diam. Sedap juga Masjid Matampuh punya kacau bobok surah. Baru hantar. Sehari dia ingat waktu bila pula tu? Muharram, Safar, Rabiul Awal ni, Mauludur Rasul. Rabiul Akhir, Rajab, Isra' dan juga Mi'raj, dia bodoh ingat. Sehari main Rajab, Sya'ban, puasa Sya'ban, Rajab dia bodoh ingat. Ramadan sehari dia bodoh ingat kita buat 20 ke 8 ke, yang dia ingat tu tak terang mana pun. Semayang 2 rakaat, sehari keluar-keluar balok kot daun. Yang tu yang dia tahu. Kita yang semayang 20, kita yang semayang 8, mereka pula susah hati. Pasal apa? Larat buat 20. Nabi tak buat, hang nak buat pasal apa? 20 rakaat dimulakan ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa hang nak kata sunnah Khulafa' Rashidin kita tak boleh ikut? Kan kita mengaji hadis dalam kitab 40 peristiwa akhir zaman yang Nabi kata apa? Addu 'alaiha bin nawajis. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa' ar-rasyidin mahdiyyin. Hampa pegang dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa' ar-rasyidin. Takkan Sayyidina Umar buat tarawih 20 rakaat, dia masuk neraka sekali dengan kami. Hang siapa nak claim dia sahabat Nabi yang Nabi jamin masuk syurga tanpa hisab? Tuan-tuan, tiba-tiba orang Matang Bunuh, contoh kampung saya sebut kampung saya, nak sebut Matang Bunuh takut. Saya duduk semambat Matang Bunuh, tuan-tuan. Kan, saya duduk semambat Matang Bunuh, nasi daging. Tengok badan lah. Kan, orang Matang Bunuh takkan kurui-kurui. Kami nasi daging lah, geng. Kan. Orang tiba-tiba orang Matang Bunuh nak kata Sayyidina Umar buat benda bid'ah masuk neraka. Hoi, hang siapa? Nabi sendiri sebut fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa' rasyidin mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajis. Genggam betul-betul sunnahku dengan sunnah khulafa' rasyidin dengan gigi geraham. Habaq bukan tokok kitab tu. Pegang betul-betul apa ajaran yang disampaikan. Tuan-tuan, muslimin muslimat rahmati oleh Allah. Tu duk ingat masuk bulan Ramadan. Saya duk ingat ada masjid nak buat tazkirah, ada nak
Yang masjid nak buat tazkirah pun falyatafaddal, tak ada masalah. Yang nak buat 20 dipersilakan, dua-dua boleh belaka. Ada masjid yang buat dua-dua, 20 dia buat, tazkirah dia buat. Tahun ni je dia pun tak buat. Tu Masjid Timah. Masjid ni saya tak tahu. Masjid Timah kata dia pun buat bacaan kitab 15 minit, lepas tu sambung dengan 20 rakaat. Satu rakaat semuka. 8 rakaat cerah habis. Kena 8 muka tuan-tuan. Kan tok imam yang paling afdal ketika solat sunat tarawih adalah tok imam yang baca qul hu dengan inna a'taina, terbaik. Tak ada masalah nak baca apa, Quran juga. Kan orang kata imam ni panggil jajuh lelah baca surah pendek. Awak ingat surah pendek tu kitab Taurat, ingat kitab Bible, Quran juga. Mentaliti manusia tak boleh tok imam baca surah qul huwallahu ahad solat sunat tarawih. Betul tak tuan-tuan? Betul lah tuan-tuan. Saya bermula dengan imam tarawih. Kan komplain berjambu baca qul huwallahu ahad. Apa imam panggil, kita panggil majlis ni baca qul hu, aku boleh imam, silakan. Kan tak gaduh kita tak marah dari imam. Mentality. Kan nak abang tuan-tuan, surah hak pendek-pendek pun lagi besar fadilat dia daripada surah hak panjang-panjang. Qul huwallahu ahad, sudus minal Quran, 1/3 daripada Quran. Baca 3 kali pahala dia khatam Quran. Oh, lagu tu senang Ustaz, tiap hari boleh khatam. Dipersilakan baca 3 kali qul hu. Ingat saja-saja tu apa imam hak guru lama-lama dia buat tahlil, bubuh qul hu baca 3 kali, ada baca 6-7 kali sebab nak ambil pahala khatam tu. Ingat saja-saja. Nak suruh khatam setiap hari sekali boleh tuan-tuan, cerah. Mungkin tuan-tuan boleh ikut saya minta maaf banyak-banyak, tak pernah lagi dalam seumur hidup saya hari tu baca, hari tu khatam. Mungkin tuan-tuan pernah ikut, nampak muka alim belaka semua. Dan nampak cerah, day-day semua cerah. Syok masjid ni, syok apa? Sejuk. Sejuk lepas tu kapet dia tebal. Hati-hati tuan-tuan, takut terlena terbabas. Duk cari tiang dok, tiang penuh semua. Masjid ni dengan Masjid Papan boleh lawan, banyak tiang. Masjid Papan pun banyak tiang kan. Yang tu, saya Masjid Papan Jumaat minggu kedua. Baik tuan-tuan. Sebab tu kalender dia apa? Bulan Ramadan akan masuk itu. Habis bulan Ramadan, Syawal. Syawal dia ingat macam apa? Ziarah kubur. Betul tak? Apalah ziarah kubur? Lah, hari tu cuti yang kami boleh kumpul satu family. Apa salahnya ziarah kubur hari raya? Takkan salah. Hampa tetapkan hari tu. Siapa wajib kan? Siapa kata wajib? Kami tak ada, kita kata wajib. Tak wajib Yang wajib kot lah Tok Khotib tengah khutbah semayang raya tu dia khutbah, tuan-tuan lepas ni pi kubur, tak pi kubur masuk neraka. Tak pun korek siap-siap duduk sebelah kubur tu. Tak ada kata wajib. Ni tuan-tuan, nak pencerahan ni. Hak mana duk kata kita buat sambutan apa semua ni benda bid'ah yang menyesatkan. Dia tak faham bid'ah itu terbagi kepada dua. Satu bid'ah dhalalah, satu bid'ah hasanah. Kebaikan yang kita buat. Depa duk kata depa ikut Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah pun menggalakkan kita menyambut Maulid Rasul, tanda cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah lagi pasal raya korban. Ingat pula depa. Yang jenis tak ingat bagi daging korban kat depa 2 bungkus nak mah. Bagi pula daging kambing. Oh elok. Diam. Tuan-tuan, itu bab kalender depa. Bab apa amalan yang kita dah buat hari-hari pun ingat juga golongan ni. Apa dia? Doa kunut, talqin, tahlil. Habaq siap buatlah benda tu tuan-tuan. Tahlil menurut ulama Nusantara hukumnya adalah sunat yang sangat-sangat dituntut. Buat. Saya sebut benda ni tuan-tuan, saya dah nampak makin hari makin duk nampak terhakis amalan-amalan aku tu. Kan yang pergi tengok bola penuh stadium tak ingat pula. Kita tak marah pun. Dan tengok bola, tengoklah Selasa ni lawan Indonesia. Tiket telah habis dijual. Dah lah pergi jauh, kena bayar berpuluh-puluh ringgit. Tol saja dari sini pergi balik, tu balik tuan-tuan.
pi balik tol saja 100 tidak. Minyak pi balik 100, 200 dalam tangan, 200 dalam tangan pi saja, pi balik tengok bola. Syok dekat 1 jam setengah, 2 jam syok. Tuan-tuan tahu duduk di dalam rumah Allah, tuan-tuan. Syok dah sampai akhirat. Sekupang pun tak kena. Kutip bayaran nak main kuliah ceramah perdana Maulid Rasul ni? Tak ada bayaran kan? Semua free, bagi makan lagi kot tak. Nak apa lagi? Pahala boleh 4 benda. Sakinah, rahmat, doa malaikat, Allah sebut nama seorang-seorang mula Pak Long haji kita ada sini, jemaah sama kakak. Tak pernah miss kuliah saya kan? Yang ni semua disebut oleh Allah sekarang nama kita, tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan tahu tak nama kita setengah disebut oleh Allah sekarang? Bukan saya bohong, ni Nabi sebut, wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi azza wa jalla yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalan alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang yang berkumpul di dalam rumah Allah untuk mempelajari ilmu daripada ilmu Allah yang maha luas, akan turun pada mereka, dikurniakan kepada mereka 4 benda confirm dapat. Yang pertama sakinah, ketenangan. Yang kedua rahmat, nak masuk syurga kena ada rahmat Allah. Yang ketiga iaitu doa oleh para malaikat. Dan yang keempat, tuan-tuan, Allah sebut nama seorang-seorang. Tuan-tuan, Allah yang ciptakan kita sebut nama kita lah ni, tuan-tuan. Maka kehadiran kita di dalam rumah Allah ini untuk menunjukkan rasa cinta kepada Allah, dan juga sambutan kita, sambutan Maulidur Rasul, menunjukkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita di kalangan orang yang mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang hari ni tu baru mukadimah nak masuk Isyak dah. Kan? Dia pun bagi masa berapa lama? Kalau panjang sangat tak pergi habis. Tapi dia pun tahu dah, saya tak lebih pada sejam suku, takkan lebih. Habis lama pun 1 jam 10 minit tu pun habis lama. Dia isyarat dia melalui kaki tuan-tuan. Kalau kalih belah kanan, okey, boleh soft landing. Kalih belah kiri, dia kalih belah kanan, lepas tu dia kalih belah kiri, lepas tu dia kalih kiri sekali, masuk dia stop lah, orang tak mau nak dengar lah, ambil tiap. Kan, tuan-tuan, dia lipat, hang tak apa dah ustaz, weh, hang duduk atas kerusi sedap ni, kami duduk sila lengok lagi. Tapi kita faham. Tuan-tuan, hari ni satu contoh ataupun satu sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dah kongsi benda ni di 2 masjid, 3 masjid berkenaan dengan apabila sambutan Rasul. Saya nak bawa tuan-tuan hari ini iaitu sifat sabar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik-baik. Tuan-tuan, banyak. Cuma hari ini saya nak bawa kepada tuan-tuan, hari itu saya dah bawa di Masjid Matan Pasir berkenaan sifat sabar. Lepas tu saya bawa di Masjid Permatang Buluh. Lepas tu saya bawa di belah pulau Masjid Jami' Syekh Yusuf Dorbiga, kan. Hari ini saya nak bawa tuan-tuan topik yang sama juga, iaitu bila sambutan Maulid Rasul, tuan-tuan, banyak sifat Nabi yang kita boleh ambil. Tapi cuba ambil satu benda ni dan amalkan dalam hidup kita, iaitu sifat sabar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa saya nak buat main sifat sabar ni, tuan-tuan? Sebab yang ni lah paling dekat dengan diri kita dan paling kita boleh faham. Kalau kita susah, bayangkan Nabi pun pernah susah. Yang pertama, tuan-tuan, sabar dalam Islam ni, sabar Nabi memang kita tak boleh nak lawan, tuan-tuan. Nabi punya kesabaran, subhanallah, kalau bahasa Inggeris kita panggil extraordinary, luar biasa. Sabar Nabi sangat-sangat luar biasa. Tak jumpa lagi dah manusia yang sesabar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi ni kita kadang-kadang pelik. Pelik pasal apa? Nabi
dia punya taat pada Allah Ta'ala, dia punya ibadah pada Allah Ta'ala, supaya tak masuk syurga. Betul tak? Nabi confirm syurga tak tuan-tuan? Confirm. Tapi ibadah Nabi supaya tak confirm syurga. Nak habaq betul-betul punya bagus Nabi ni. Kalau kita dapat jaminan oleh Allah, okey, jami' apa masjid jami' Matampur semua ahli qaryah alhamdulillah diberi kebebasan confirm syurga. Agak-agak tuan-tuan nak semayang ya? Semayang pak ya, dah confirm syurga. Tuan-tuan, kalau kita confirm syurga, Allahu Akbar, tak usah duk tanya. Tapi berlagaknya manusia lah ni, syurga tak confirm, tapi berlagak supaya confirm syurga. Dah, minta maaf cakap, ustaz ni dah lah baru kali pertama main, tembak deras sangat. Siapa tak tahu, nak habaq tak siap. Tak panggil dah, lepas ni tak apa lah. Kan kokok serik, tak apalah kita pergi jumpa jiran sebelah sama gagak. Dia pun duk tahan telinga saya 2 tahun lebih lah. No. Kan? Nabi Muhammad SAW dijamin syurga oleh Allah. Manusia yang pertama masuk syurga. Tak ada orang lain yang masuk syurga. Sejak Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad SAW, lebih kurang ada 124,000 Rasul tu. Tuan-tuan, Nabi Muhammad orang yang pertama masuk syurga Allah. Dia dengan Nabi Musa AS yang hebat, walaupun dipanggil Rasul Ulul Azmi. Kan, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. 5 Rasul yang diberi ujian oleh Allah Ta'ala ekstra lebih pada orang Nabi-Nabi lain. Walaupun lagu tu nak habaq Nabi Muhammad ranking dia lebih tinggi daripada Nabi-Nabi yang lain. Sayyidul Mursalin, penghulu, tuan kepada Rasul-Rasul yang lain. Nak hebat, nak habaq power tak power Nabi Muhammad, slipper Nabi pun jumpa Allah Ta'ala. Kita baca surah Tahan, Allah Ta'ala sebut pada Nabi Musa apa? Fakhlaq na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Waktu Nabi Musa nak munajat pada Allah di tempat yang dipanggil tempat tua, apa yang Allah Ta'ala sebut? Buka kasut. Fakhlaq na'laik, buka selipar hang. Nabi Musa buka, jumpa Allah Ta'ala, bermunajat pada Allah Ta'ala. Tapi ketika mana peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, Nabi dah jumpa Allah Ta'ala sampai satu tingkat tu malaikat tak boleh naik dah. Malaikat pun tak boleh naik. Dan malaikat Jibril kata apa? Ya Rasulullah, aku boleh pergi dekat ni ya. Aku naik atas sikit lagi, aku terbakar. Maka Rasulullah pun nak pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah ingat ayat surah Taha. Fakhlaq na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Maka Nabi pun buka kasut dia. Sebab nak habaq, Nabi Musa pun buka, dia pun buka. Bila baru nak buka kasut Nabi, satu perintah mengatakan, wahai Muhammad, bawa sekali kasut-kasut hang. Apa yang ada padanmu, apa yang ada pada badanmu, semuanya mulia. Tuan-tuan, nak habaq sampai terak tu. Tu pun dah hebat macam tu pun, ibadah Nabi tak pernah tinggal. Semayang steady, khatam Quran, jangan tanya. Solat sunat, lagi kita tak boleh nak ikut. Siapa rasa dah confirm syurga, ni ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi solat tiap-tiap malam qiyamul lail, tahajud. Oh, saya pun tahajud juga ustaz, bukan Nabi saja. Okey, tak apa. Hang buat macam Nabi buat. Semalam juzuk daripada surah Al-Baqarah sampai surah Al-A'raf satu malam. Juzuk berapa ustaz? Juzuk 8. Try buat. Semalam 8 juzuk tuan-tuan. Kalau tarawih buat lagu tu, selera orang maki tu imam. Satu rakaat, okey kita malam ni kita sembahyang 8 rakaat, cik jemaah, okey seronok-seronok. Tengok satu rakaat dia balas juzuk. Mufarraqah habis semua jemaah, dandan sakit perut lah, nak terberak, buasir keluar celah-celah tu juga. Tuan-tuan nak cerita, Huzaifah bin Al-Yaman, dia kata apa? Waktu kami tahajud bersama dengan baginda Rasulullah, bila habis tu, tankasiru rijlaya, rasa nak patah kaki kami. Subhanallah tuan-tuan, 6 rakaat je ditutupi dengan witir 3 rakaat. Tapi 6 rakaat
tahajud 6 rakaat, tutup dengan witir 3 rakaat daripada juzuk 1 sampai juzuk 8. Ada riwayat mengatakan Baqarah, Ali Imran, Nisa, 3 surah. Tuan-tuan, Nisa sampai juzuk berapa? Juzuk 6. Nisa sampai juzuk 6. Boleh bayang satu malam tarawih 6 juzuk, tuan-tuan. Allah, kita kena Tok Iwan baca 1 rakaat semuka pun maki berjambu dah. Betul, tuan-tuan. Tak apa, sampai isyak ni kita buat 1 rakaat semuka. Saya adik imam. Nak tengok maki aku pula. Saya bermula dengan tarawih. Pergi satu masjid, ada pengurusi kata, "Ustaz, malam ni kita buat 1 rakaat semuka." Boleh. Kita tak ada masalah. Semuka pun kita buat. Setengah muka kita buat, semuka belah 4 kita buat, semuka belah 5 pun kita buat. Kan, hampa minta je apa-apa pun. Jangan semuka sejuzuk tak buat dah tu. Kita pun tak buat dah. Buat tuan-tuan 20 rakaat, masa tu baru balik masjid. Oh, kita duduk panas-panas gitu tu. Kan 2008, 2009. Balik-balik tu masjid panggil sujud, boleh kita pun tak ada masalah. Kan maksud dia sujud semalam 1 rakaat semuka. Habis-habis semayang jemaah maki berjambu. Hang tak apalah, hang muda, kami ni kaki dah lipat pun sakit kaki-kaki. Ada Pak Long tu kata, aku relax. Hang memanglah relax semayang atas kursi 40 rakaat pun tak apa. Hak kami ni, ya Allah, duk nak maki ada imam pasal salah pula, masjid dah panggil. Tuan-tuan, yang bagus je pengurusi lari dah. Dia tinggal kita seorang-seorang nak jawab. Allahu Akbar satu. Tak apa, esok kita buat laju sikit. Habis amin sayakunu sufa'un nas. Laju. Style laju tu. Habis pun kena juga. Hang nak kalut di mana tu imam? La ilaha illallah. Aku buat lagu ni pun tak kena, buat lagu ni pun tak kena. Nak habaq tuan-tuan, mulut orang takkan boleh lari. Hang baik macam mana pun orang akan kata. Tu yang saya selalu sebut dalam kuliah saya, 4 benda yang kita manusia takkan boleh lari. Yang pertama, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Walaupun dia doktor jantung, hospital KPJ, mati juga tuan-tuan. Tu yang pilihan raya kemarin, Tanjung PI. Penyandang dia sebelum ni, siapa dah tuan-tuan? Dr. Farid. Doktor mati juga, kanser otak. Mati. Mati tak kira umur. Siapa kata tua mati, tak ada. Muda mati berselera. Nombor 2, takkan boleh lari adalah daripada dosa. Setiap orang buat dosa. Setiap manusia akan melakukan dosa. Kullu ibni Adam khata' wa khul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang melakukan dosa, dia bertaubat pada Allah cepat-cepat. Yang ketiga, manusia takkan boleh lari daripada musibah. Musibah. Ada je ujian Allah Ta'ala. Pagi tadi ada ujian. Saya pergi mengajak di Masjid Taqwa, Taman Brown, Tun Sadun. Pagi tadi kuliah subuh. Kita bergerak lambat, 5.30 bergerak di sini. Tuan-tuan jangan tanya saya belah atas jambatan ke mana. Jambatan kita punya hari Ahad. 1.5 tu dalam tangan lah. Kan? Sampai tang parking ustaz tu saya tak pasal tak ada nombor, pegang. Langgar habis divider, pecah habis bumper. Kan saya suruh. Kan kalau punya masa 5.30 pun nak keluar. Musibah, pecah tak apa. Kereta aja pun. Kita duduk dalam, dia duduk luar. Kan bumper tu duduk luar, kita duduk dalam. Yang penting kita boleh bawa sudah. Kan ustaz dia apa pecah bila kereta. Dan yang keempat, manusia takkan boleh lari daripada mulut orang. Hambik macam mana pun orang kata. Sebab tu Nabi kata, ada satu golongan yang Nabi Muhammad SAW kata apa? La yadkhulul jannah qattatun. Tidak akan masuk syurga bagi golongan hak lagu ni. Mengandu domba, cari salah orang. Mai masjid awal pun dia kata. Mai masjid lambat pun dia kata. Mai masjid dengar kuliah
buka buku, catat, buat bagus tu. Nak tunjuk baik daripada ustaz tu bukan terang mana pun. Dah semua nak tahu. Main masjid lambat, rumah belakang masjid je Allah punya teruk. Orang asuh anak dia tiba-tiba masuk sekolah agama, hantar universiti bagus-bagus, UIA, UMP, Mesek dan sebagainya. Anak dia tu, pak dia tu bagi makan apa tak tahu, pengurusi Korea, tapi duit masjid duk balas kat keluarga mereka pun orang kata. Nah, abang tuan-tuan, buat baik lagu mana pun orang kata. Ustaz Farouk ceramah di depan hari ni, Isyak dah masuk dah, tenet. Sabar baru tak masuk-masuk lagi. Bila nak habis tak tahu dah ni. Lepas ni kena panggil dah pun orang kata. Kan? Nak cerita kata mulut orang kita takkan menang. Tuan-tuan, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kenal? Awak mai. Daripada mulut manusia, apa yang Nabi tak kenal? Nabi dipanggil sihir, Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan orang yang jahat. Apa yang Nabi tak kenal? Boleh saja Nabi minta pada Allah, ya Allah, hancurkan orang-orang yang duk kata kat aku ni. Tapi Nabi tak buat lagu tu. Kalau kita ada kelebihan lagu tu, minta apa saja dapat macam Nabi Muhammad SAW minta, tuan-tuan, siaplah orang tu. Kat traffic light lagi aku minta dah. Kan main potong traffic light main depan kita, dia duk main headset, lampu hijau, dia tak jalan lagi. Tambah-tambah traffic light kita ni, kan. Dia pun jalan-jalan, time kita merah balik, kita maki kat dia, satu zoo keluar dia. Tak faham satu zoo. Hang ni tenuk, lambat, cicak, semua keluar. Kita sebut binatang yang dekat tu, kita sebut kat dia. Kena pula mak rempit pula dia angkat tayar depan kita. Kalau ada doa yang mustajab dalam tu, doa, ya Allah, accident tapi belakang kami, jangan depan. Accident depan sekali jam, susah. Biar accident belakang. Boleh saja minta doa lagu tu. Tapi Nabi tak, tuan-tuan, Nabi tak. Nabi sabar dan extraordinary, luar biasa. Sabar dalam Islam tiga. Yang pertama, taat kepada Allah. Sabar dalam ketaatan, semayang, puasa, zakat, wakaf. Apa yang Allah Ta'ala perintah, dia hidup ni senang, tuan-tuan. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang. Yang tu je hidup ni. Yang peliknya kita ni gedik gatai nak buat benda yang Allah Ta'ala marah. Betul tak? Allah Ta'ala suruh puasa, hampir duduk kat Ali Khan, batok beli nasi bungkus. Tuan-tuan tahu Ali Khan masakan dengan penuh kasih sayang. Duk pi tak bulan puasa? Ali Khan tawaduk dengan mereka tu, beli semua pakai helmet. Bagus kata bapak tu. Tawaduk, ustaz panas, ustaz. Oi, kan. Nak sangka baik pun, mula-mula kita boleh sangka baik. Mungkin mereka nak pergi kerja, tak ada nak beli. Tapi bila kuah taruh atas, tak boleh nak sangka baik kan. Kalau dia beli bungkus kuah asing, kita boleh fikir lagi. Tak lagi buka puasa dia, azan lagi dia makan. Tengok kuah campur. Kuah sotong, ikan semua campur lagi. Takkan beli bungkus satu, nak makan bungkus 7,5. Nasi dah kembang sak ibu jari dah. Kalau kita makan tahu. Sabarlah waktu puasa. Sabar ketika mana kena bayar zakat pendapatan. Sabar. Jangan rasa harta kita milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami tak pernah mempersoalkan berkenaan dengan rezeki, sebab kami yang bagi rezeki kat kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Yang kedua, sabar ketika menghadapi ini. Saya nak bak sabar, tuan-tuan, ikut Nabi Muhammad SAW. Taat Nabi kepada Allah, awak minta. Habis minta, tuan-tuan. Confirm syurga pun taat dia, subhanallah. Malahan dia didik, ajak sahabat-sahabat, ajak ahli qaryah, ajak rakan-rakan yang lain, kenal dengan tak kenal, semua mentauhidkan Allah. Sanggup hantar surat kepada Raja Rom untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam ketaatan, walaupun kena maki berjambu,
Tapi Nabi tak merajuk, tak beban macam kita. Kalau kita kena lagu tu, merajuk habis dah. Tu nak abang ahli jawatan kuasa masjid, pengurusi dan juga jawatan kuasa yang bertugas untuk bekerja untuk masjid, sabar kena kental. Saya faham, saya pernah duduk dalam jawatan kuasa masjid. Orang nak kata ni, ya Allah, tak usah kata apa. Selagi mana kita buat fastabiqul khairat, pulun buat baik, pedulikan mulut orang. Kan? Nak abang apa? Buat baik pun orang kata. Buat macam Nabi, dia pulun buat baik, pulun dah buat baik. Yang kedua, sabar ketika menghadapi maksiat. Maksiat satu benda yang seronok kalau tak ada iman. Seronok tuan-tuan maksiat. Seronok lah tuan-tuan maksiat. Kau nak semayang lah ni, Iqamah 2 minit lambat lagi, baru 8.20, bukan boleh buat apa lagi balik tadi. Tuan-tuan, seronok dah maksiat tuan-tuan. Seronok tak? Ustaz seronok maksiat. Tak ada iman seronok mengata korang seronok. Gila tak seronok kata korang. Kata pula betul orang tak balas pula, lagi syok. Hutang orang tak bayar syok tak? Syok tak bayar. Tuan-tuan, dah ni kena abang, maksiat tu kalau tak ada iman, seronok dah buat. Seronok bukan saya nak suruh tuan-tuan buat lagu tu. Cantik Ustaz Faidul kata hutang tak payah bayar. Tak, bukan nak kata lagu tu. Nak abang tuan-tuan, maksiat tu tak ada iman, seronok dah buat. Seronok. Balas hari motor orang, seronok tak? Syok. Kan, wai suku pula, siap. Tuan-tuan, zina, seronok tak zina? Kalau zina tak seronok, tak ada lah 500,000 anak luar nikah yang didaftarkan di Malaysia sekarang. Nak cerita ni, maksiat tu satu benda yang menyeronokkan hatta orang lupa Allah Ta'ala kalau tak ada iman dalam diri dia. Tuan-tuan, maksiat tuan-tuan dilapik pula yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa dia yang membisikkan dalam hati manusia? Syaitan. Dilapik pula hawa nafsu yang Nabi kata muhlikatun wa hawa muttaba'un. Perkara yang merosakkan manusia, hawa nafsu yang diikuti. Ikut hawa nafsu. Seronok. Sebab tu dalam Islam, sabar ketika menghadapi maksiat. Abang sabar. Nak buat maksiat, fikir balik, aku kok mana pun balik mati jumpa Allah Ta'ala. Bodohlah aku tahu aku mati, tapi bila aku hidup di dunia, aku buat benda yang apa yang Allah Ta'ala tak bagi aku buat. Tuan-tuan, satu lagi, tuan-tuan, sabar ketika menghadapi maksiat tu, tuan-tuan, saya tulis nak sentuh. Saya sentuh ni tuan-tuan. Tuan-tuan abang saya siap, jangan marah saya lah. Jangan marah. Ni abang saya siap ni tuan-tuan, jangan marah. Ni saya ikhlas cakap sebagai seorang adik kepada abang-abang sekalian, sebagai seorang yang diberi autoriti untuk cakap, dan juga saya sayangkan saudara Islam saya. Hawa nafsu tuan-tuan, terutamanya apa tuan-tuan? Rokok. Pasang dah aku. Tuan-tuan, saya pagi tadi pun saya sebut, hari tu pun saya sebut kat Masjid Batan Masyarakat, saya sebut. Nak cerita lagu mana tuan-tuan? Dia macam ni, Ustaz, rokok tu makruh. Fatwa kebangsaan kata apa? Haram. Tak, kami pakai hak makruh. Okey. Dia berulung dalil tak? Ustaz, dalam Al-Quran tidak ada dalil yang mengatakan rokok haram. Betul? Cerita betul? Ulama dia hanya mengkiaskan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Betul dia kata betul. Hukum adalah asal rokok itu adalah harus, dan ada yang mengatakan makruh. Betul. So saya nak ambil yang makruh. Boleh. Bukan saya nak suruh tuan rokok. Kan? Saya kata jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling
besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat, alla ukhbirukum jihadul akbar. Nak dak aku bagi tahu kat hangpa jihad yang paling besar. Ketika mana sahabat on the way nak pergi ke masjid. Maka Nabi kata apa? Sahabat kata bala ya Rasulullah, sudah tentu. Maka Nabi kata jihad yang paling besar jihad binafsi, jihad melawan hawa nafsu. Tuan-tuan, kalau sebatang pokok pun kita tak boleh nak berjihad, janganlah kita kata kita mampu untuk berjihad di Palestin dan sebagainya. Ustaz tak boleh kata lagu tu, kan? Yang tu lain pegang pistol kami pun boleh. Tak. Cuba buat saya abang siap tuan-tuan. Cuba ni bagi golongan yang hisap rokok. Cuba tuan-tuan. Saya tak marah tuan-tuan. Saya jemaah saya berlambak hisap rokok. Saya paling kagum masjid mana? Masjid Jami' Sungai Puyu. Tuan-tuan tahu masjid Jami' Sungai Puyu? Macam abang tahu no? Jumaat saya jumpa kat situ dengan dia. Masjid Jami' Sungai Puyu, tuan-tuan luar ni ada kursi batu. Saya bubuk isteri. Saya letakkan di sini. Oh bagus dia buat. Cuba kalau tak boleh nak tinggal rokok, ustaz saya kalau tak isap rokok, saya tak pergi masjid ustaz tahu. Tenaga tak ada. Oh okey. Isap. Saya pergi main masjid. Saya pergi duduk salah rontang rokok pula tak pergi masjid, mampu aku kena. Ustaz tahu tak, rokoklah sumber kekuatan saya, sumber nikmat saya untuk ibadah. Okey, tak apa, hang buatlah ambil yang makruh tu. Tapi cuba buat yang ni. Lepas hisap rokok, putung tu hang simpan elok. Boleh tak tuan-tuan? Hang kalau hang kata hukum makruh, okey tak apa. Yang masalahnya hang buat satu dosa lagi, buang sampah. Mana ada orang hisap rokok, putung dia bubuh dalam kotak? Ada orang pergi 2 kotak. Satu kotak rokok yang elok, satu lagi kotak untuk bubuh putung. Ada tuan-tuan? Tak ada. Tak mana mereka punya tempat longkang. Buang sampah. Dosa tuan-tuan, buang sampah. Oh, ini yang ni bak ni orang muka cengih. Tengok muka serius terus tuan-tuan. Dah nak hantar cuba. Jangan marah saya. Cuba. Sebut buat rokok ni juga CCTV Malaysia ni. Tapi tak ada lawan Indonesia lagi. Indonesia lagi leku ni. Di airport pun dia balas rokok. Ganas pupuk tu. Kan lagi hebat. Ulama pun banyak, jemuan pun banyak. Kan? Putung. Asap tolong pastikan tak kena pada orang lain. Orang lain tak reda, dosa kita tuan-tuan. Kita bubuh rokok, ada jemaah sebelah tengah makan nasi dengan adik family, asap pi kat dia. Dia pun isap rokok kat sini. Aku tak reda. Dia tak reda, kita berdosa tuan-tuan isap rokok. Dan kita taubat pada Allah. Ya Allah, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Kami minta ampun pada Allah, taubat. Tapi orang yang bau rokok hang tu tak reda dengan hang taubat hang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jejah kita punya taubat tuan-tuan. Cuba nak isap rokok, cari pot bagus punya ujung-ujung isap. Sampah jangan buang. Paling kadang bila naik kereta dia isap rokok, tangan kalau habis rokok dia buat apa? Pak, dia buang di jalan. Dosa hang buang sampah di jalan. Dalam keadaan tak sedar. Ni saya sentuh. Cuba jihad lawan hawa nafsu. Cuba kalau boleh buat, jaga kebersihan, jaga asal tapi mana? Falyatafadhal, buatlah. Kalau nak pegang hukum makruh, peganglah. Tidak ada masalah. Cuba yang tu dulu. Sebab kita, Nabi kita apa? Cuba melawan hawa nafsu. Jaga betul-betul. Hadapi ketika mana kita menghadapi maksiat. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak mau dosa kita, amalan kita rupa-rupanya habis nanti diikuti oleh golongan yang kita zalimi yang di dunia. Kan kita belajar hadis golongan fakir. Yang Nabi kata, kamu nak tahu tak siapa dia yang fakir? Orang yang tak ada duit lah. Orang yang miskin adalah bila akhirat nanti amalan mereka dikutip oleh orang yang mana telah mereka zalimi. Nanya tuan-tuan, semayang sehari 20 rakaat, 17 rakaat telah dah yang fardu, sunat lagi, lalu habis dikutip oleh hak golongan kita zalimi tanpa kita sedar. Tuan-tuan, kita nak buat baik, kita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sabar yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah. Kita semua ditetapkan oleh Allah akan ada ujian. Dan ujian yang melanda diri kita berdasarkan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan mempersulitkan seseorang hamba kami itu melainkan dengan kesanggupan diri dia. Tuan-tuan, kalau kita rasa kita ditimpa musibah teruk, Nabi Muhammad SAW ditimpa musibah lagi teruk pada kita. Betul tak? Nabi itu kekasih Allah, tu pun ditimpa ujian oleh Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan uji kamu daripada ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda. Lapak ujian Allah Ta'ala ketika bulan Ramadan. Ketakutan, ribut main kat kita, ujian Allah Ta'ala. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Pagi tadi naik kereta lenggak habis. Divider dah pecah dah bumper. Pagi tadi tiba-tiba tuan-tuan naik pergi kerja, naik motor, tengok-tengok tayar pancit. Ujian Allah. Kereta rosak atas highway, ujian Allah. Tadi pengantin bagus punya duk naik highway daripada Glogok nak naik jambatan, tengok-tengok drive shaft patah. Kereta baru lagi Alza PNQ. Ujian Allah Ta'ala. Baru sonok buat pengantin. Siapa sangka? Tuan-tuan, kami uji kamu daripada kematian. Teriak tak ada orang ni, ustaz nak saya meninggal. Kan, suami pun teriak, isteri saya meninggal, ustaz. Oh, sedih. Dia lah penyeri hidup saya. Buat 3 bulan nikah lain. Hang teriak tadi tak ada punya otak dah. Sedih tak amat. Kan, tak nak duk merah lagi. Kan, sedih meninggal. Apa anak meninggal? Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW semua anak dia meninggal waktu kecil melainkan Fatimah radhiyallahu anha. Sedih dah Nabi, lagi sedih tuan-tuan. Semua anak meninggal kecil. Sebab kalau kita kata kita sedih meninggal anak saya, ustaz anak saya meninggal 2 orang, sedih ya, Allah Ta'ala uji saya boleh. Nabi kekasih dia pun diuji anak meninggal waktu kecil. Tuan-tuan, kalau kita sedih sebab mak ayah kita meninggal, Nabi mak dan ayah dia meninggal waktu dia kecil. Ayah meninggal sebelum lahir, mak meninggal ketika umur 6 tahun. Nak cerita tu sabar ketika menghadapi musibah, ujian oleh Allah. Dan Allah Ta'ala sebut pada pengakhiran ayat sebelum tu ada satu lagi, kami uji kamu daripada kekurangan tanaman-tanaman. Tuan-tuan buat bisnes tak jadi, tuan-tuan tanam pokok durian musang king, tak jadi musang dah. Kan jadi pokok lain. Tanam moktan tak jadi, tanam buah ciku tak jadi. Kita tanam buah pelam tak jadi, pokok pelam tak jadi. Kita tengok pokok pelam jiran jadi, bara sembuh. Dia buh baja apa tak tahu ni. Mesti pergi ambil bomo kat Tasik Gugok tu. Kan bubuh baja apa, macam-macam. Itu ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sebut wa basyiris sabirin. Sampaikan khabar berita gembira bagi orang yang sabar. Macam mana orang tu? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Waktu ditimpa musibah, dia tak rasa down, dia tak rasa lemah, dia tak rasa sedih. Waktu tu dia tengah diangkat darjat oleh Allah jika dia benar-benar beriman. Tuan-tuan tahu sabar ni syurga tempat kita. Saya boleh cakap, sebab bila saya pernah cakap ni orang kata, hang tak kenal hang boleh sembang ustaz. Aku yang mati anak, aku yang bisnes habis lingkup apa semua. Aku yang rasa dak nak kena abang tuan-tuan. Allah Ta'ala uji kita berbeza-beza. Tuan-tuan, sabar tempat dia syurga. Allah Ta'ala sebut wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Kalau tuan-tuan buka tafsir Ibnu Kathir, mengatakan apa? Wa basyir itu, banyak ulama tafsir mengatakan basyir itu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada tempat lain kita nak ada tuan-tuan melainkan syurga Allah. Itu saya selalu sebut kalau dalam khutbah saya, kalau tuan-tuan nak ikut, kalau tuan-tuan ikut dalam kuliah jemputan, saya akan sebut benda ni. Tuan-tuan, nak syurga Allah,
buat cara betul-betul nak syurga Allah. Ni pesan siapa? Kalau hang nak masuk syurga Allah, buat cara betul-betul nak masuk syurga Allah. Tapi kalau tak mau masuk syurga Allah, ikutlah suka hati nak buat apa pun atas muka ni. Atas muka bumi ni nak buatlah. Dia tahu dah tak masuk dalam syurga Allah. Hang nak minum air ketum ke, nak bubuh air air ketum, bubuh nyok apa. Air ketum nak bubuh apa dah? Ubat nyamuk, ubat batuk ke, buat lah. Pun nak minum pun tak ada. Buatlah nak buat apa. Dia dah set dalam otak dia. Tapi saya yakin tuan-tuan, semua kita hari ni semua nak masuk syurga Allah. Habang saya nak masuk syurga Allah, buat cara betul-betul nak masuk syurga Allah. Buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh. Jangan buat apa yang Allah Ta'ala larang. Itu je sebenarnya hidup dunia ni. Ikutlah sunnah Rasulullah SAW. Banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab apa? Yang kita duk puluh suruh buat sangat. Tok Khotik duk sebut, sebenar hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan. Saya ni tuan-tuan, sebelum saya main ceramah ni, saya sembahyang Jumaat kasih lebih kurang 7 hari dah katanya. Saya duk main sembahyang Jumaat sini. Tapi saya sembahyang sebelah tu, geng-geng lambat kan. Geng-geng lambat masuk. Saya sembahyang sebelah tu lah. Kan. Saya seronok main Jumaat ni sebab apa? Tok Khotik dia cepat. Tuan-tuan pasal nak majlis tuan-tuan kira habis dulu pada orang lain. Kan. Kalau saya lalu lagi main, majlis dah tampau lah. Sebab dia tak meleret sampai pukul 2.30. Majlis dia kena sampai 2.30 pun habis. Tuan-tuan, tiap-tiap Jumaat Tok Khotik sebut banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu tak? Nabi, kita pegang ya. Nabi sebut dalam satu hadis, orang yang paling dekat dengan diriku di hari akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Tuan-tuan, Nabi dia duduk syurga mana? Syurga hak paling tinggi tingkat dia. So tuan-tuan, kita nak syurga hak mana? Hak syurga paling tinggi ya tuan-tuan. Ustaz, saya hak mana pun tak apa, asyik syurga Ustaz oi, hak paling bawah pun tak apa. Jangan minta lagu tu. Nak doa pada Allah, doa ya Allah bagilah aku syurga hak paling tinggi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan doa ya Allah bagi aku syurga yang hak bawah pun tak apa dah. Tu kalau dapat hak bawah. Kalau tak dapat hak bawah, duduk bawah lagi neraka tempat hang. Minta syurga hak paling tinggi, habis kuat tungging 3 tingkat pun tak apa dah kita. Ni minta hak paling bawah, ya Allah bagi syurga hak paling bawah, tak apa dah aku. Tak, minta paling tinggi, minta pada Allah. Dan satu cara lagi betul nak masuk syurga paling tinggi, banyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi kata orang yang paling dekat dengan diriku adalah orang yang paling banyak berselawat. Tu dah betul dah, cuma nak buat kan tak mau buat je tuan-tuan. Larat hari Jumaat baru nak selawat. Nasib baik Tok Imam kita tadi. Tok Imam mana Tok Imam? Balik rumah dah apa? Tok Imam. Ni. Bagus Tok Imam ni, baca sedap tu. Kan, habaq tu terang, bagus. Tadi dia Imam. Bagus. Baca bagus. Ustaz ngaji mana Ustaz? Pondok Ustaz Salmi ya? Badan lah. Patut baca kemas. Kan saya boleh di imam gerun tak kena balik. Cancel di imam. Saya kalau main masjid, saya dengar pertama apa dengar tu imam dia tu. Okey, bagus. Kan dia punya ta terletak elok, dia punya qaf terletak elok, bagus ya. Tuan-tuan. Lupa dah tak mana nak sebut ni, sebut tu imam lupa dah. Kan hak larat nak tunggu. Nasib baik tu imam tadi lepas sembahyang dia selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dia ajak orang tuan-tuan sebut, dia boleh pahala daripada tuan-tuan amalan tuan-tuan buat. Istiqamah tu imam. Ustaz buat mudah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu selawat, orang ikut, pahala orang lain dia buat dapat kat ustaz. Subhanallah. Tak mau tempat lain tuan nak duduk dengan Nabi. Saya tak mau tempat lain, kita nak duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu pertahankanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita banyak selawat,
kita ikut dah sunnah Rasulullah. Jangan rasa malu nak buat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman ni orang malu nak buat sunnah Rasulullah. Tuan-tuan pergi supermarket, tengok-tengok ada satu family pakai jubah, pakai purdah. Orang tengok mereka serupa tengok lansiak. Dak sungguh cakap ni. Serupa mereka tu buat salah. Walhal mereka tu buat sunnah Rasulullah. Hak pakai baju adik, faham pakai baju adik. Perempuan hak pakai baju adik nampak pusat-pusat. Rambut kalau oren serupa yang karat tapi yang bilayang. Hak tu kita tak kata apa pun. Betul tak? Masyarakat kita nampak orang pakai serban pergi ni supermarket paling dekat mana? Shopping complex, Sunway. Kan tuan-tuan pergi Sunway tengok-tengok ada satu family pakai serban apa semua, pakai jubah. Apa orang mai sini pakai lagu tu. Lah. Hak tak pakai tudung tak kata apa. Pi pasar malam, orang tengok lalu, ush, lansiak mana jalan ni. Tuan-tuan, buatlah sunnah Rasulullah, jangan malu. Tapi bila orang tak buat, jangan duk hina pula. Kan tuan-tuan nampak saya pakai serban, saya keluar, Ustaz tak pakai serban, sopa member saya Don, Ustaz Don. Kan kalau dia keluar, dia ranggi sikit kan, dengan cap dia, dengan kadang tak pakai. Tuan-tuan, dia nak buat, alhamdulillah. Dia tak mau buat, jangan duk hina dia. At least pemakaian dia ikut sunnah Rasulullah, iaitu menutup aurat dengan sempurna. Kalau mau lebih lagi, buat lebih lagi. Yang tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan kita di kalangan orang yang menerima syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya kerana Allah. Apa yang kita buat kerana Allah. Dan kita harapkan amalan kita yang baik-baik ini diterima oleh Allah, dapat rahmat Allah. Dan saya nak kita semua dan kita mohon pada Allah, bagi Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak syurga Allah tuan-tuan, tak mau. Tak mau benda lain. Biar kita mati di jalan Allah, itu lebih suka. Kalau kita mempertahankan sunnah Rasulullah sampai kita dibunuh, berbaluilah kita mati sebab Rasulullah. Berbalui kita mati sebab mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dunia ni dia hanya sementara. Tuan-tuan tak percaya, tanya hak orang sebelah belakang kita ni. Belakang kita ni. Tuan-tuan tanya mereka, apa yang mereka rasa. Kalau mereka boleh bangkit habang kita, tak payah habang tak apa kot. Kan seram pula lagi bebak ni nak abang kan. Kalau hak belakang kita ni boleh bangkit abang balik, tolonglah buat baik, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh, jangan buat benda yang larang. Takkan kita nak tunggu sampai kita mati baru kita nak menyesal. Tuan-tuan, buatlah sunnah Rasulullah. Ingat sabar 3 benda tu. Ikut sabar kepada sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Extraordinary dengan sabar habis meter. Sabar ketika mana melakukan ketaatan, sabar ketika mana menghadapi maksiat, sabar ketika menghadapi ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita mengikut sunnah Rasulullah, kita diletakkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berhenti dekat ini tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan berpakat-pakat kita beramallah dengan sunnah Rasulullah, dan beramallah dengan ilmu yang kita dapat pada malam ni, walaupun sedikit daripada ilmu Allah yang sangat-sangat luas. Saya berhenti dekat ini tuan-tuan. Baik, sebelum penutup, saya ada satu hajat. Saya Ustaz Muhammad Fairuz bin Yusuf. Saya merupakan tenaga pengajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Puyu. Sahabat saya ada seorang kat sini, Sekolah Matampoh, Ustaz Muhammad Syaifuddin bin Mansur. Tuan-tuan panggil dia main di imam. Suara sedap dia main. Tuan-tuan kenal tak? Kan Ustaz Syaifuddin. Ni sekolah tuan-tuan ni, depan ni ada seorang ustaz nama Syaifuddin Mansur. Tuan-tuan tahu hebat tak hebat dia? Juri Hakim Kebangsaan Majlis Tilawah Al-Quran 3 tahun lah. Dan dia satu-satunya cikgu yang dihantar ke sana. Oh, kemah. Oh, untung Korea tuan-tuan, ada imam hebat-hebat.
kan. Tuan-tuan lagi esok sekolah pergi cari dia. Mana satu ustaz dia boleh naik motor merah A5 PFK ke PJK tak tahu. A5 merah ada box warna silver tu. Perut ke depan sikit biasalah kan kami. Kan tu. Tuan-tuan. Baik. Saya dilantik daripada pengurusan lembaga sekolah Maktab Wanjah Jalan Telaga Ayak Berterus, yang mereka sekarang mencari dana untuk beli tanah dan juga bina blok asrama dan akademik baru. Asrama mereka setakat ni mampu menampung 60 orang saja. Sekolah mereka dah dekat 300 lebih. Tapi asrama mampu menampung 60 orang sebab kekangan tempat. Sebab mereka tempat bertembung dengan Masjid Abdul Qadir. Kan mereka kongsi sekali. Maka ada tanah belakang tu nak untuk dijual. Maka mereka nak beli, nak bina. Dan jangkaan projek bernilai 6.9 juta. Kat situ lebih 9.6. Yang tu termasuk binaan. Yang tanah saja 6.9 juta. Dan wakaf ni tuan-tuan telah diluluskan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dengan nombor siri 01879. Tuan-tuan kalau rasa tak yakin, tuan-tuan boleh telefon Majlis Agama Islam, tanya. 01879 adalah surat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan yang mana berhajat untuk wakaf, sedekah dan infak, boleh masukkan dalam tabung yang berwarna purple di bulan muslimin. Dan ada satu tabung di muslimat. Tadi saya suruh adik tu letak, dan saya tak berani letak kat muslimat. Takut dia pakai tok. Takut dia kata kita pergi skodeng mereka. Kan dia pakai tok, kita nanya bawa tabung ni besar. Yang mana berhajat boleh masukkan dalam tabung. Ataupun tuan-tuan yang mana tak bawa duit, tuan-tuan boleh balik lagi, saya tunggu. Ataupun tuan-tuan nak bagi jumlah yang sangat besar, tuan-tuan boleh pergi ke sekolah tu. Habaq, saya jemaah Matampau. Tadi malam Ustaz Ferud sebut saja Ustaz Ferud, dia akan tahu. Memang saya wakil daripada sekolah mereka. Yang mana tuan-tuan, saya ulang benda ni, tiada paksaan lah. Tiada paksaan, tak paksa tuan-tuan langsung. Kan pokok tuan-tuan rasa stres saya sebut ni, duit lagi, wakaf lagi, tak ada paksaan. Sebab saya pernah kenal dulu tuan-tuan, waktu nak sambung mengaji Ustaz tahun 2005. Depa camdek kan, satu jemaah di masjid di Pulau, dia kata apa, hampa ni kalau nak mengaji tak menyusahkan orang tak boleh. Tak ada duit buat acara, tak ada duit tu suruh bersambung mengaji. Tu yang saya duk sel. Tu saya abang siap. Tiada paksaan, nak bagi tak bagi tu suruh marah, tak kata apa. Sebab dia benda wakaf, kita yakin benda wakaf ni pahala dia sedekahun jariyatun, pahala dia berjalan. Ataupun tuan-tuan lepas-lepas ni nak bawa tapi tak tahu nak kontak, boleh kontak Saiful kono. Habaq kat Saiful sekarang, dia ada nombor telefon saya. Habaq jumpa dia, kata ni nak wakaf. Sebab ada jemaah 2 minggu lepas, jemaah daripada Masjid Jamek Permatan Binjai, kuliah saya habis dekat 3 minggu lepas tu, dia kontak Tok Imam. Tok Imam bagi nombor saya kat dia. Dia kontak, Ustaz ni saya nak buat wakaf untuk mak dia. Mak dia dah meninggal. Mak dia tinggalkan harta sikit untuk faraid dan sebagainya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya pun tak sangka tengok lokoh ya. Tengok lokoh ya, tengok biasa dengan baju t-shirt biasa, dengan seluar sampai bendang. Nah Ustaz, ni wakaf untuk mak saya RM20,000. Subhanallah. Dia yakin untuk mak dia, dia buat wakaf untuk mak dia. Subhanallah, mudah-mudahan 20,000 hasil untuk membeli tanah itu digunakan pada jalan Allah. Mak dia dah meninggal dunia lebih kurang 6 tahun pun pahala dia tetap mengalir. Subhanallah. Yang tu kita nak. Yang tu mudah-mudahan ada manfaat. Yang mana berhajat boleh masukkan dalam tabung, ataupun jumpa saya selepas ni pun tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu tetap benar ya Allah. Kau bawalah kami semua agar kami semua mengikuti jalan kebenaran itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang salah tetap salah ya Allah, dosa tetap dosa ya Allah. Kau jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada melakukan perkara yang salah itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kurniakan seluruh kebaikan di atas muka bumi ini kepada kami ya Allah. Kurniakanlah juga seluruh kebaikan di akhirat sana nanti ya Allah. Permudahkan urusan kami di dunia dan juga di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kami merayu kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah. Masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Dan Kau jauhkanlah kami daripada diazab oleh sesaan api neraka-Mu ya Allah. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah hajat kami ya Allah. Terimalah sedekah dan wakaf-wakaf kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah segala kebaikan yang kami lakukan ini dan bagikanlah ia, ganjarkanlah ia rahmat-Mu ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu kami diletakkan ke dalam syurga-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillah rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara silap sahabat bahasa tercuri masa yang lebih, minta maaf tuan kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan sebut keluar salatul asr. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.